Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada hadirin sekalian. Tidak dilupakan kepada ahli panel kita pada hari ini. Topik perbincangan kita pada hari ini adalah gejala masalah mental dalam kalangan pelajar. Sebelum saya memulakan perbincangan, saya nak memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Yang di sebelah saya Dr. Farhana Afini binti Azli. Yang ini pakar psikologi, pakar psikiatri daripada bahagian kesihatan, psikiatri dan mental dari Hospital Utara. Selamat datang doktor. Okey, seterusnya di sebelah yang serba open ni, Cikgu Nurlida binti Abdul Rahim. Cikgu Nurlida merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Utara, ya. Mana saya dapat tahu cikgu dah berpengalaman selama 15 tahun sebagai seorang guru. Selamat datang cikgu, saya ucapkan. Okey, di sebelah Cikgu Nurlida, Puan Munirah, seorang ibu, ya. Dan di sebelahnya anaknya Umar Fauzi bin Muhammad Luai. Okey, saya dikatakan adik Umar ni telah sembuh sepenuhnya daripada masalah mental yang pernah dihadapinya beberapa tahun lalu. Okey, baiklah. Sebelum saya memulakan perbincangan, mari kita lihat video yang telah disediakan. Silakan. Assalamualaikum. Kenapa ada orang yang suka menyakiti hatiku? Apa dosa aku? Apa salah aku? Kenapa semua orang pandang aku dengan perasaan yang marah, yang membuatkan aku marah? Aku tak pernah datang apa. Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku marah sangat tau. Siapa yang buat aku ni? Aku marah. Baiklah, video ini adalah gambaran tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Pertamanya saya nak bertanya kepada Dr. Farhana lah. Macam mana cara untuk kita diagnoskan masalah mental ni dan punca berlakunya masalah ni? Silakan doktor. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum menjawab soalan pengerusi tadi, izinkan saya memberitahu tentang statistik masalah mental dalam kalangan remaja pada 2022. Seramai 13.1% remaja yang mempunyai idea untuk membunuh diri berbanding 5 tahun sebelumnya hanya 10% sahaja. Menjawab kepada soalan pengerusi tadi, apakah tanda awal yang kita boleh kesan daripada pelajar yang mengalami masalah kesihatan mental? Pertama, ibu bapa mungkin boleh tengok dari segi sikap atau tingkah laku anak-anak, dari segi gaya hidup anak-anak di rumah. Mungkin perubahan corak tidur anak, perubahan selera makan anak, mungkin anak kurang bercakap, yang sebelum ni anak aktif, suka bercerita pengalaman di sekolah, dan sekarang anak suka menyendiri dalam bilik. Okey, seterusnya ialah pencapaian akademik anak-anak itu tidak mencapai tahap minima umur anak-anak. Mungkin anak-anak sekarang dah tingkatan 1, tapi kita perasan pencapaian anak-anak tu macam budak darjah 5. Okey, dan soalan kedua tadi, punca masalah mental dalam kalangan pelajar. Pertama ialah tekanan daripada ibu bapa itu sendiri terhadap pencapaian akademik.
ibu bapa terlalu menekan anak untuk mencapai skor tinggi dalam peperiksaan. Dan mungkin kalau anak-anak tidak mencapai skor tinggi tu, anak-anak akan mungkin rasa takut, akan dimarah oleh ibu bapa. Anak-anak mungkin stres, depres kalau tak dapat hadiah yang ibu bapa janjikan. Okey, seterusnya punca masalah keluarga seperti ibu bapa selalu bergaduh di rumah, penceraian daripada ibu bapa, masalah kewangan. Okey, ketiga mungkin desakan rakan sebaya seperti body shaming ataupun kena pulau dengan rakan-rakan. Rakan-rakan tidak ajak rehat sekali ke kantin dan sebagainya lah. Okey, terima kasih Dr. Farhana atas perkongsian punca-punca masalah ini terjadilah. Kepada Cikgu Nurida, saya nak bertanya sebagai guru, sebagai kaunselor sekolah, macam mana cikgu ataupun guru-guru lain menangani masalah ini di sekolah? Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Okey, kita pergi pada kesan kesan kepada pelajar bagi mereka yang mempunyai masalah mental lah. Okey, sudah pastinya kesan yang utama adalah dari segi penlibatan akademik dan juga hubungan interpersonal. Okey, so kita pergi pada yang pertamanya, kalau untuk pelajar sudah tentulah paling utama adalah penlibatan akademik. Okey, dari segi akademik, mereka yang mengalami masalah mental ini, mereka sudah hilang rasa minat untuk ke kelas. Okey, so ini akan mendorong mereka untuk berlakunya gejala puangting sekolah dan sebagainya disebabkan oleh tidak berminat ke sekolah. Okey, so apabila mereka tidak hadir ke sekolah, sudah tentunya kehadiran mereka ni akan merosotlah ataupun merudum. Okey, yang keduanya dari segi penumpuan dan kemajuan. Okey, kalau kita macam saya sebagai seorang guru, apabila kita mengajar dalam kelas, kita boleh tengok pelajar kita jasad dia sahaja yang wujud atau berada di dalam kelas dia. Tetapi fikiran mereka dah di awang-awangan. Maksudnya mereka tak dapat fokus apa yang kita sedang ajar. So bila mereka tak fokus, secara automatiknya mereka akan mengambil masa yang lama untuk memahami satu-satu topik yang kita ajar lah. Okey. Kemudian apabila kita sebagai guru bahagikan tugas secara berkumpulan dan sebagainya, mereka tidak aktif, tidak terlibat secara aktif. So ini akan mengakibatkan mereka tidak bersaing dengan sihat lah dengan bersama rakan-rakan mereka. Okey, itu yang faktor kedua. Faktor ketiga pula adalah hubungan mereka antara kawan-kawan, bukan sahaja kawan-kawan tetapi juga hubungan antara guru tidak mesra ataupun kata tidak begitu nak bergaul lah. Mereka yang mengalami masalah mental ni lebih gemar untuk duduk bersendirian atau mereka mengasingkan diri lah. Kalau kita tengok dalam kelas tu, dia duduk seorang-seorang je, tak ada interact dengan kawan-kawan lain lah. So apabila mereka ni bersendirian, sudah tentu mereka tidak berminat untuk terlibat dengan aktiviti sosial. Dan juga kalau bercakap sekolah, kita ada pelbagai aktiviti kurikulum, mereka tak mau ambil part lah, akhirnya mereka tak berminat. Tetapi seperti yang Dr. Farhana sebut tadi, ada kesinambungan lah. Maksudnya dalam mengelakkan kesan ini menjadi lebih buruk dan merebak, kita perlu kenal pasti dulu dari awal. Kita kenal pasti dulu gejala ataupun impression lah yang mereka tunjukkan supaya kita dapat mengelakkan dia menjadi lebih teruk lah di kalangan pelajar. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Nurida. Yang mana puncanya kepada pelajar ni kurang komunikasi dua hala lah ya kan Cikgu? Okey. Saya nak beralih kepada Puan Munirah sebagai seorang ibu. Macam mana Puan tangani masalah yang anak Puan pernah alami
sama ada dalam rumah ataupun sebaliknya. Silakan Puan. Baik, terima kasih Puan Saudari Yusuf Aziz. Saya untuk masa ini saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir di forum ini. Saya merupakan ibu kepada adik Umar. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah terdapat gejala yang ada pada Umar. Apa yang paling ketara sekali adalah saya lihat pada tahun 2020 iaitu kita berjaya PKP. Kan seperti kita tahu pembelajaran secara online, kita bekerja pun semua secara online. Jadi apa yang saya lihat di sini perubahan pada Umar ialah dia suka menyendiri di biliknya kan. Sebelum ini kita tahu dia suka sangat bersosial dengan kawan-kawan, dengan adik-adik lain. Sebelum ni dia expose lah. Betul, sebelum dia expose. Tapi selepas ada PKP tu kan, terus macam panggil dia macam suka menyendiri, tak cakap. Kemudian yang paling ketara berat badannya. Berat badan semakin menurun. Jadi itu yang macam saya merisaukan saya lah kan. Apa yang lagi satu tu adalah dia bersifat agresif. Cepat sangat marah. Kadang kalau adik dia kacau kan, kadang dia cepat marah saya lah. Jadi selepas itu saya melihat rancangan di kaca TV iaitu Wanita Hari Esok, di mana yang membincangkan tajuk gejala kesihatan mental, dan di sana saya melihat ada ciri-ciri iaitu penyakit mental itu ada pada anak saya. Kemudian saya berfikir saya tidak boleh biarkan begitu saja kan, saya perlu melakukan sesuatu. Jadi setelah PKP selamat, saya dan suami saya berhasrat untuk bawa anak Umar ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan susulan. Dan setelah mendapat rawatan, akhirnya doktor mendiagnoskan bahawa Umar menghadapi kemurungan. Jadi apa yang dinasihatkan oleh doktor adalah membuat rawatan secara susulan, dan saya telah membuat rawatan susulan selama 6 bulan. Alhamdulillah anak saya Umar telah kembali sihat seperti sedia kala. Jadi apa yang saya dapat kongsikan di sini adalah sebagai ibu bapa kita harus cakna akan simptom-simptom, kemudian kesan-kesan terhadap anak-anak ini, kerana pada tingkat remaja ini mereka lebih terdedah kepada perkara-perkara yang menjerumus mereka kepada benda yang tidak baik. Contohnya mereka senang kepada yang ikut cakap kawan mereka. Dan apa yang paling pentingnya, jika ibu bapa di luar sana melihat ada gejala-gejala seperti ini yang seperti Dr. Farhan sebut dan juga Dr. Nalida juga sebut, jadi segeralah bawa anak-anak ke pusat kesihatan mana-mana untuk mendapatkan rawatan selanjutnya, kerana penyakit ini dapat diatasi. Okey, terima kasih Puan Munirah. Saya tertarik dengan mana yang Puan katakan kita ibu bapa seharusnya cakna dengan tingkah laku, perubahan tingkah laku anak yang semakin membimbangkan ni lah kan. Okey, kita nak beralih kepada Umar. Okey, adik Umar, boleh kongsikan tak dengan kita pengalaman mulanya terjadi masalah mental daripada Umar sendiri? Silakan Umar. Okey. Terima kasih Puan Pengurusi kerana menjemput saya untuk menceritakan pengalaman saya yang mengalami masalah tekanan mental ni. Saya juga berterima kasih kepada doktor, cikgu saya dan ibu saya sendiri kerana banyak memberi semangat lah. Okey, pada mulanya ketika saya mengalami masalah tekanan mental ini, ia disebabkan saya mengalami tekanan akibat banyak kerja atau tugasan yang diberi oleh guru saya ketika saya menghadapi kelas online. Okay, ketika itu saya mendapati kesukaran untuk memahami satu-satu subjek dan mengambil masa begitu lama untuk menyiapkan satu tugasan. Disebabkan itu saya juga kurang tidur dan otak saya sering overthinking yang menyebabkan saya murung. Jadi lebih parah, saya sering mendengar bisikan-bisikan di telinga saya yang menyuruh saya membuat sesuatu benda yang tidak patut saya lakukan. Tapi alhamdulillah dengan inisiatif saya ibu saya dapat mengesan tanda-tanda awal pada saya dan membawa saya berjumpa dengan pakar,
dan alhamdulillah saya terima rawatan yang sepatutnya, dan selama 6 bulan berturut-turut saya lebih ceria daripada sebelum ini, dan suara-suara bisikan tu pun berkurangan. Jadi yang apa saya boleh katakan, jika kita menghadapi masalah kemurungan ini, kita patut mencari seseorang untuk meluahkan. Macam saya bernasib baik kerana ibu saya dia dapat mengesan awal. Jadi itu sajalah, daripada saja. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada adik Umar yang mana telah berkongsi sedikit sebanyak pengalamannya sebagai pengalaman masalah yang pernah dihadapinya beberapa tahun lalu, dan diambil inisiatif oleh ibu bapanya sendiri untuk memperbaikilah masalah ni. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini yang mana telah berkongsi pengalaman, pengetahuan dan ilmu tentang topik yang kita bincangkan. Masa dah mencemburui kita, dan saya nak simpulkan di sini di mana kesihatan mental dalam kalangan pelajar ini amatlah penting bagi kita melihat perkembangan minda yang sihat seiring dengan potensi akademik yang cemerlang. Perhatian daripada keluarga sendiri memainkan peranan penting agar ianya tidak berlanjutan sehingga menjadi kemerosotan akademik di kelas. Baiklah, pihak berwajib juga harus bekerjasama dengan hospital untuk mengetahui isu ini ataupun ilmu tentang masalah mental ini dengan lebih mendalam lah. Baiklah, sedikit sebanyak ilmu yang kita peroleh dan pengalaman yang diberikan kepada panel-panel hari ini dapat memberi teladan kepada kita pada masa akan datang. Dengan ini berakhirlah sudah perbincangan forum kita pada hari ini. Saya sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.